أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman 275 surah An-Nahl. Pada hari Ashura, pada hari ke-10 Muharram ini, kita doakan Allah menerima segala amalan kita pada hari ini, dan kita selalu mengingat kepada peristiwa bagaimana kemenangan diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam apabila beliau gelisah dan rumit, sentiasa dalam keadaan perit bersama dengan kaumnya, tetapi Allah memberikan pertolongan, kelegaan kepada baginda Nabi Musa. Ia juga adalah pertolongan kepada Nabi Muhammad selepas perit, pertolongan kepada kita ketika ada gelisah, kepayahan. Allah pasti akan memberikan hari Ashura berkali-kali untuk kita mendapat kemenangan. Kita bersama dengan Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safah, apa khabar ini? Sihat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Kita bersyukur kita dapat Ustaz ya. Pada awal Muharram dan 10 Muharram ini kita bersama Al-Quran, dan kita ingin sama-sama menghargai dalam kegawatan yang berlaku. Kita masih ada Maha Besar, Maha Tinggi. Jangan bergantung kepada orang besar, orang tinggi. Orang besar kadang-kadang jadi orang kecil, orang tinggi kadang-kadang jadi orang rendah ataupun merendahkan orang lain. Tetapi Allah yang Maha Tinggi tetap akan bersama dengan kita semua apabila kita meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama pada hari ini kita ingin melihat pada halaman 275 apakah sinopsis ringkasannya. Kita saksikan. Pada ayat 73 hingga 74, jangan sembah selain daripada apa yang memberi rezeki, ya, daripada yang memberi rezeki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 73 hingga 74. Kemudian kita akan melihat kepada dua perumpamaan yang menarik untuk kita sama-sama memahami tentang pentingnya ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perumpamaan berhala dan arca yang disembah oleh orang-orang musyrik di Mekah, yang kita ingin belajar kaitannya dengan ketauhidan pada tahun 2021 ini. Dan seterusnya kita akan lihat pada ayat yang ke-77 di mana pengetahuan Allah tentang perkara ghaib, penciptaan manusia dan burung adalah untuk sama-sama kita kembali mengingat nikmat Allah, jangan dikufuri, hendaklah mentauhidkan Allah satu-satunya untuk kita keluar daripada kemelut cabaran kehidupan menuju kepada kelegaan dan juga pertolongan. Sama-sama kita mulakan majlis kita dengan ringkas doanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita akan baca daripada ayat 73 hingga ayat 76 terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi dan sayangi sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi Al-Quranul Karim, My Quran Time, baca faham amal. Hari ini begitu penting untuk sama-sama kita terus menerus bersama dengan Al-Quran. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu katalah, Allah itu esa, dan Allah tempat kita bergantung.
nak beritahu pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu sangat-sangat maha diperlukan. Kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bergantung. Insya-Allah hari ini kita nak terus bersama dengan kalamullah untuk kita sama-sama tadabbur, memahami ayat-ayatnya, untuk sama-sama kita jadikan kekuatan azimat dalam kehidupan kita berpaksikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat 73 hingga 76 sama-sama kita baca terlebih dahulu dengan Taranum Bayati Kurdi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa la yastati'un fala tadribu lillahi al-amthal inna allaha ya'lamu wa antum la تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 73 hingga 76 menyambung kepada apa yang telah kita belajar semalam, iaitu apabila Allah mengingatkan pada ayat yang ke-72, Allah menjadikan bagimu pasangan daripada jenis kamu sendiri dan menjadikan anak cucu bagimu daripada pasanganmu serta memberikan rezeki daripada yang baik. Mengapa mereka tidak beriman kepada dan nikmat Allah, mengapa mereka kufurkan? Ini adalah apa yang kita belajar semalam, dan hari ini Allah menyambung lagi menemplak kepada golongan yang kufur kepada nikmat Allah. Kata Allah, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka daripada langit dan bumi dan tidak akan sanggup melakukan apa pun. Allah menemplak kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyembah kepada berhala ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyembah kepada selain daripada Allah ma la yamliku lahum, iaitu tidak mampu menguasai kepada mereka dapat memberi apa? Rezeki. Tidak dapat berezeki. Maksudnya berhala ini tidak pun dapat mengambil apple ataupun nak mengambil kuih, contohnya nak ambil nasi. Mereka sendiri tidak boleh memberi nasi tersebut, minas samawati wal ard syai'a,
wala yastati'un, dan mereka sendiri pun tidak berkuasa. Kalau katakan nak makan ke nak minum ke apa ke, tak berkuasa. Nak buat apa-apa saja tak berkuasa. Allah menempelak perkara ini kerana nak memberitahu kepada orang-orang yang musyrik, yang syirik kepada Allah, yang menyembah berhala, bahawa Allah beri nikmat segala-galanya ini. Allah dah beri nikmat, mengapa menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini ayat 73. Dan kemudian Allah menyatakan pada ayat 74, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Fala tadribu lillahil amsal. Jangan buat mithalan, jangan buat persamaan Allah dengan makhluk-makhluk yang ada, persamaan-persamaan yang ada. Kerana bila Allah menyatakan begini, nak menceritakan Allah sahaja yang boleh buat amsal, buat persamaan, ya, tetapi kita jangan buat persamaan, kita menggunakan logik kita, ya. Contohnya kalau ada yang dinyatakan oleh Hamka dalam tafsirnya, dia kata ustaz, ya, ada orang kata saya ni sembah berhala, ataupun ada yang sembah kubur, ada sembah keris, ada yang asap lah, macam-macam tu, ya. Dia kata pakai ayam golek lah, ayam apa, kain kuning. Dia kata pasal ini sebagai perantaraan. Pasal saya ni kalau nak minta terus daripada Allah SWT tak layak, rasa macam hina. Jadi saya perlulah, macamlah kita nak jumpa menteri, walaupun sekarang tak ada menteri ustaz ni kan. Kalau saya nak jumpa menteri, saya kena melalui pengawal dia. Ya. Jadi dia buat amsal, dia buat satu perumpamaan, nak jumpa menteri kena ikut pengawal dia. Betul. Jadi nak jumpa Allah, nak minta pada Allah, kenalah melalui kain kuning ataupun ayam golek ataupun berhala ataupun macam-macam perkara. Amsal yang dibuat begitu adalah logik yang tidak dibenarkan. Fala tadribu lillahil amsal. Itu belum lagi kita bercakap tentang kefahaman dalam agama lain ustaz, ya. Dia kata dia ambil telur. Ambil telur, dia kata telur kuning, telur putih. Berbeza kan? Tapi dia dinamakan telur. Jadi dia kata Tuhan ini ada namanya Son of God, okey, ada yang kata namanya the Father, tapi sebenarnya dalam dua tiga ini sebenarnya satu, dalam satu ada tiga, pasal dia tengok macam telur. Pelik kan logik begitu, tetapi itulah yang berlaku apabila seseorang melaksanakan syirik. Dia menggunakan amsal, tapi amsal itu bukan daripada Allah, mereka buat sendiri. Dia tengok kerusi, tuan-tuan ada kerusi kat rumah tu, ada 4 kaki, tapi 4 itu tetap juga dinamakan kerusi. Jadi dia kata kalau Tuhan ada 4 pun, ada 3, tetap juga Tuhan itu satu. Jadi cara berfikir itu yang dinyatakan innallaha ya'lamu, Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui. Jadi perkara ini penting diberitahu ketika Nabi di Mekah, kerana Nabi memimpin dengan ketauhidan ustaz. Betul. Yang orang-orang lain ini, yang musyrik ini, tidak dengan tauhid. Kesannya apa? Kesannya bila memimpin dengan tauhid dengan memimpin dengan syirik berbeza. Sebabnya zaman sekarang kalau kita memilih pemimpin, kita nak pemimpin yang mentauhidkan Allah Subhanahu Taala, bukan mensyirikkan Allah. Pasal dalam ayat yang kita baca nanti, kita akan lihat bagaimana syirik merosakkan cara berfikir, ya. Jadi inilah yang kita nak sama-sama lihat kepada ayat 75, perumpamaan yang Allah bawakan. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya melakukan sesuatu, dan seseorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebahagian rezeki itu secara tersembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini perumpamaan, ini Allah benarkan. Pasal Allah yang buat. Ya. Yang pertama apa? Allah cakap daraballahu matalan abdan mamlukan, ya. Seorang hamba memang dikuasai, tapi Allah tambah lagi dengan perkataan mamlukan, yang dikuasai ataupun dimiliki. La yaqdiru, tidak berkuasa walaupun sedikit, ya, untuk berbuat sesuatu. Tetapi ada satu lagi tidak dinamakan hamba pun. Allah kata waman, dan siapa yang diberikan, kami berikan rezeki daripada kami, rezeki yang baik, dan kemudian dia akan infakkan daripadanya secara terang-terangan ataupun secara sembunyi ataupun terang-terangan. Satu tak boleh buat apa-apa, satu lagi dapat rezeki yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia tolong orang lain. Ini dua perumpamaan. Adakah sama ke tak sama? Apabila kita gunakan akal kita, kita tahu bahawa tidak sama.
ya, tidak sama. Sudah tentu orang yang kedua ini adalah lebih mantap. Allah nak beritahu apa? Kalau katakan seseorang itu beriman kepada berhala itu sebenarnya tak boleh buat apa-apa pun. Tak boleh buat apa-apa. Tetapi kalau dia beriman kepada Allah, dia dapat rezeki, dia boleh buat macam-macam. Malah di sini Allah tak cakap seorang ini fahuwa yusalli, dia solat, tetapi dia yunfiq. Nak ceritanya apabila seseorang itu makin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, budayanya adalah tolong orang, membantu orang. Tengok orang susah ustaz ya, dia nak tolong. Dia tengok orang sedang dalam kelaparan, dia tolong. Orang sedang dalam keadaan sakit, dia tolong. Bukannya makin menyusahkan lagi orang lain bila keadaan susah, ya. Ini Allah ceritakan pasal banyak lagi fahuwa yunfiq ini, banyak lagi boleh digantikan fahuwa yusalli, mungkin dia baca Quran, mungkin dia solat, tetapi Allah fokuskan pada yunfiq pasal kesan iman ini kepada seorang pemimpin, dia akan mudahkan urusan rakyat. Kalau katakan dia memimpin, dia tidak akan menyusahkan lagi rakyat, ataupun kalau dia ketua organisasi, dia tidak menyusahkan lagi kepada ahli organisasi. Itu kesan iman yang sebenar-benarnya, bukan sekadar ritual nampak seperti beriman tetapi menyusahkan orang lain. Maka jawapannya bila kita dah tahu bezanya, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kalau kita diberikan iman pada hari ini, tetapi ramai yang tidak mengetahui hakikat perkara ini. Jadi seterusnya Allah bawakan perumpamaan pada ayat yang ke-76. Kita nak baca sekali lagi, walaupun panjang kita nak baca ustaz ya. Pasal ayat 76 ini menarik. Di hujung itu wa huwa ala siratim mustaqim. Allah nak suruh kita istiqamah ustaz. Istiqamah, masya-Allah. Whatever, ya, apa sahaja yang berlaku kemelut dalam dunia ini, cabaran yang melanda, bahagian hujung itu yang menarik. Kita baca ayat 76 sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Baik. A'udzubillahi minasyaitan. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي Sadaqallahul Azim. Ayat yang ke-76, dan Allah membuat perumpamaan dua orang lelaki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan menjadi beban kepada maulah, kepada penanggungnya. Ke mana sahaja dia disuruh, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan sesuatu kebaikan. Ini satu lagi perumpamaan Ustaz ya. Dia ni abkam ini maksudnya bisu, tidak boleh buat apa-apa, dan dia punya orang tuan punyanya itu pergi mana sahaja, la yati bi khair. Yang si individu ini, lelaki ini tidak boleh membuat apa-apa, tak bermanfaat langsung, ya, tidak bermanfaat, dan abkam, bisu. Jadi bila kita lihat perkara ini, yang pertama ini kita nampak bahawa dia ni tak istilahnya tak berguna, ya, tak bermanfaat, dia tak boleh buat apa-apa, tidak boleh beri kebaikan. Ini Allah bawakan perumpamaan yang pertama, bahagian pertama pada ayat 76. Kemudian bila kita tengok pada ayat pertama ini, dia tak boleh buat apa-apa, kita harapkan dia buat apa-apa, kan? Kita harapkan itulah dia punya orang yang keduanya. Tetapi Allah cakap bahagian yang kedua itu, hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adl. Adakah sama dengan orang yang menyeru kepada
keadilan. Tiba-tiba jadi keadilan kan. Sepatutnya boleh buat kerja, boleh membawa kebaikan, tidak. Yang di sini Allah cakap terus saja ya'muru bil adl. Pasal sebenarnya kita manusia, kita harapkan bahawa kalau katakan lawan kepada orang yang bisu, yang tak boleh buat apa-apa itu, katakanlah seorang ketua kan, bisu tak boleh buat apa-apa, kita harapkan ketua itu boleh bercakap dan juga boleh buat sesuatu untuk manusia. Tetapi yang dinyatakan di sini ialah huwa waman ya'muru bil adl. Kita diperintahkan Allah untuk menjadi orang yang menyeru kepada keadilan. Pasal menyeru kepada keadilan ini bukan harapan daripada manusia. Itu adalah harapan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki, yang memberi nikmat kepada kita semua, iaitu peranan kita bila kita makin beriman, makin lagi kita menyeru kepada keadilan. Malah clue yang ada pada perkataan abkam sebentar tadi iaitu bisu. Lawan pada bisu bercakap. Kita bercakap tentang keadilan, kita perjuangkan keadilan untuk ahli kita, untuk rakyat, untuk negeri, untuk negara, bukannya mempersoalkan, memperjuangkan hak kita, kuasa saya ataupun pengaruh saya ataupun undi untuk saya. Jadi ini perkara yang kita belajar daripada ayat 76, kesan apabila seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan terus menyeru kepada keadilan. Wa huwa ala siratim mustaqim, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Itulah peranan bagi kita untuk bersama iman ini kita kena istiqamah, Ustaz. Masya-Allah, Ustaz. Yang kita selalu doa ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada iman kita tidak doa untuk dapat hidayah istiqamah, kadang-kadang kita baca Quran, Ustaz ya. Tapi lepas tu Quran itu kadang-kadang dia ini dapat diganggu oleh punca-punca syirik dalam kehidupan. Allah. Harta, kuasa ya, ataupun apa lagi pangkat. Perkara-perkara itu akan mengganggu kepada istiqamah kita di dalam kehidupan. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan. Perkataan kita ialah sawiya, ataupun membentuk dengan kesamaan ataupun menyamakan. 83 kali disebut di dalam Al-Quran, dan dalam ayat ini, dalam surah ini kita nampak bahawa sebenarnya Allah bertanya, adakah sama ya? Adakah sama orang yang berkuasa, tidak berkuasa, yang bisu, yang bercakap? Sebenarnya sudah tentu tidak sama. Apabila kita dapat menghargai perkara ini, kita memilih yang terbaik dengan iman, dan iman itulah yang kita peroleh salah satunya dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, memberi kesan kepada kehidupan kita, makin nak menyenangkan orang lain dan makin menyeru kepada keadilan, bukan menyeru kepada diri sendiri sahaja. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus setia dalam My Quran Time baca faham amal.
Kenapa Ustaz ulang ayat 73 tadi? Saya ulang ayat 73 tadi kerana pada bacaan pertama saya tadi ada berlaku kesilapan pada hujung ayat 73. Saya tertukar dengan ayat surah Ar-Rum ayat 18. Surah Ar-Rum tu Ustaz Faz, dia fis samawati wal ardi wa ashiya. Ayat ni minas samawati wal ardi syai'a. Jadi saya tukar syai'a kepada wa ashiya. Maka saya perbetulkan balik tadi. Alhamdulillah. Dan ada saya nak baca beberapa komen di Facebook berkenaan daripada Amin Zuhaili. Assalamualaikum. Saya OKU, maknanya masalah pendengaran, suka sangat tengok My Quran Time. Dah ada jurubahasa isyarat Malaysia. Sebab banyak ilmu yang ustaz cerita sekarang saya baru tahu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada TV Hijrah kerana beri peluang kepada saya ikuti rancangan ini. Ada baiknya teruskan sehingga akhirnya episod. Masya Allah. Dan yang kedua daripada Sariah Ibrahim. Alhamdulillah, inilah China terbaik untuk golongan OKU, dapat mengikuti setiap rancangan yang ada penterjemah bahasa isyarat Malaysia. Semoga usaha ini dapat diberkati Allah selalu. Selama ini kami terpinggir, Masya Allah, kami terpinggir daripada majlis ilmu. Inilah terbaik TV Al-Hijrah. Mudah-mudahan ilmu ni Al-Quran ni for all. Al-Quran ni untuk semua. Alhamdulillah semua golongan dapat mengetahui Al-Quranul Karim. Masya-Allah. Safas. Jadi kita nak doakanlah ya. Kita doakan kepada semua tuan-tuan yang di depan kaca TV, di Facebook, sama ada yang boleh mendengar ya ataupun yang boleh melihat kan. Sebenarnya itu yang kita nak baca sebabnya Ustaz. Betul. Mendengar dan melihat ini dua daripada tiga. Yang penting setiap orang ada hati. Tapi kadang-kadang kalau silap dengar ataupun silap lihat, kita akan tertutup hati kita. Moga-moga yang signal tanda ini akan membantu kepada rakan-rakan kita yang OKU mungkin sukar untuk mendengar tapi dapat mengambil manfaat hidayah daripada Al-Quran. Jadi kita nak terus Ustaz dengan tajwid kita. Okey, kita tajwid sedikit pada hari ini. Hujung-hujung pembicaraan mad lazim kalimi musaqqal, kita nak ambil contoh sedikit saja. Okey. Kesalahan yang biasa berlaku dalam kita nak membaca ataupun melaksanakan mad lazim kalimi musaqqal. Itu kesalahannya ialah meringankan tasydid. Bila sebut mad lazim kalimi musaqqal, dia ada tasydid kan. Kesalahan biasa berlaku, dia dah cukup dah 6 harakat, tapi di hujung tu dia tak tekan tasydid. Itu kesalahan yang serius juga. Sebab apa? Contoh kita ambil ayat yang selalu kita baca setiap hari, surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lam di hujung ada tasydid. Jangan waladdallin. Nah, kita dah fokus dah 6, ustaz kata 6 harakat mak lazim, jangan kurang, jangan tambah. Tiba-tiba sampai 6 dia tak tekan di hujung sabdu tu. Contoh yang kedua, wa ma min dabbatin fil ard. Biar tekan macam tu sebab huruf dal. Berdasarkan huruf lah. Kalau huruf dal, cara dal lah tekannya. Kalau lam, lam lah cara tekannya mengikut sifat huruf tersebut. Tapi jangan ringankan. Seperti wa ma min dabbatin. Itu kalau kita tidak tekan tasydid itu satu kesalahan pada mak lazim. Bahkan kita kena ingat tasydid itu adalah mewakili 2 huruf. Bila kita gugurkan tasydid dengan meringankan tasydid, bermakna kita telah membuang satu huruf. Delete satu huruf, maka kesalahan dia serius, menggugurkan huruf. Itu sedikit tentang peringatan ataupun kesalahan biasa berlaku pada mak lazim kalimi musaqqal. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, mad lazim kalimah musaqqal yang berat Ustaz ya. Berat kerana dia 6 harakat dan ada syaddah di situ, sabdu ya, yang biasa kita sabdu ni dia dapat perkataan daripada mana Ustaz ni? Syaddah bahasa Arab. Daripada tasydid jugalah. Shin dia ambil daripada tasydid, perkataan tasydid, dan dia buang titik 3 dan dia buang ekor shin tu. Shin dibuang ekor shin, dikekalkan 2 ruang pertama tu, 2 rumah tu. Perkataan tu dia ambil daripada tu jadi sabdu. Gitu. Gitu So sabdu tu bahasa Arab. Sabdu bahasa kita sebut sabdu. Dia ambil daripada perkataan shin pada tasydid lah kalimah. Itu je punya sejarah. Dia buang ekor, dia buang titik. Jadi sabdu ya. Tapi bukan bahasa Arab.
Mana? Ya, Sabdu. Sabdu. Sabdu tu orang Melayu sebut. Orang Saya Melayu, tak tahu bahasa okey. mana Sabdu. Okey, baik. Jadi harapnya saya baru tahu hari ni Ustaz ya. Jadi alhamdulillah kita belajar sebentar tadi ya, mad lazim kalimi muthaqqal ya, insya-Allah, dan kita nak teruskan lagi bacaan kita ayat 77 hingga 79 di mana Allah membawakan kepada kita sekali lagi tentang kehebatan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhujah kepada mereka yang mengambil jalan syirik ya. Jalan syirik ini zaman dahulu sampai zaman sekarang masih ada lagi orang yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mungkin belajar tinggi-tinggi tetapi dia pergi juga ke gunung yang tinggi-tinggi Ustaz untuk memuja, untuk bertapa, untuk memuja kubur. Jadi sama-sama kita baca ayat 77 hingga 79 untuk memahami perkara ini. Baik, jom kita terus tak sabar-sabar untuk menggali seterusnya ayat-ayat Al-Quran daripada ayat ke-77 79. Sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Wa ma إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 77 hingga 79 menyambung kepada apa yang telah kita bincangkan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dihujahkan kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Dan Allah menyatakan pada ayat 77 bahawa walillahi ghaibus samawati wal ard. Salah satu ciri syirik ini adalah apabila nak mengetahui perkara yang ghaib Ustaznya, tetapi membuat perumpamaan yang tidak betul, dan juga perkara ghaib itu diletakkan ilmu-ilmu yang tidak betul. Dia kata bahawa nanti dapat kebal, nanti dapat mengekalkan pengaruh ya, maka saya pun jumpa bomoh dan sebagainya. Padahal yang tahu tentang masa depan, tentang kebal, tentang kuat, tentang pelindungan, yang tahunya milik siapa? Hanya milik Allah. Ghaibus samawati wal ard, perkara ghaib ini, perkara yang kita tidak tahu. Jadi Allah menekankan perkara ini. Peranan kita ialah apa? Sebagaimana yang kita dah belajar ayat 75-76, iaitu membantu manusia, memudahkan hidup manusia dan juga menyeru kepada adil, menyeru kepada keadilan. Kalau kita tak buat perkara tersebut, Allah tahu ya apa yang berlaku. Semua ini ghaibus samawati wal ard ini kembali ataupun milik Allah. Wama amrus saati illa kalamhil basar, ya, sesungguhnya istilahnya, dan kejadian hari kiamat itu hanya seperti sekelip mata ataupun au huwa aqrab, ataupun Allah, lebih mudah lagi. Masya-Allah. Kalau katakan orang di dunia ini tidak mahu lagi infak, ya, maksudnya dia dapat rezeki yang baik, dia tolong orang, bantu orang, ataupun tidak mahu menyeru kepada keadilan kerana itu lambang kepada keimanan pada Allah. Allah kata bahawa hari kiamat itu semudah sekelip mata ataupun lebih dekat, lebih pendek daripada situ Allah boleh buat.
Allah boleh buat. Jadi itu sebagai satu peringatan kepada kita tuan-tuan sekalian, bahawa kita kena buat tugas kita dengan mengikut kaedah yang betul. Jangan dikaitkan ilmu yang salah, perumpamaan yang salah, ataupun kita cuba untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bercakap tentang kuasa Allah ini, di hujung itu Allah cakap innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita tahu sekarang ini ada rakan-rakan kita yang berada di Yan Kedah Ustaz ya, sedang berhadapan dengan musibah banjir, yang kita doakan diberikan keselamatan. Kita doakan keberkatan kepada rakan-rakan kita di sana agar dimudahkan ya, ada ruang kita membantu, kita bantu dengan doa, dan kita doakan agar rakan-rakan kita nanti dibantu Allah ya. Ini adalah ujian yang kita yakin ini akan meningkatkan lagi tahap maqam rakan-rakan kita di Yan Kedah, dan kita doakan agar ianya kembali seperti sedia kala semula insya-Allah. Tetapi itulah tanda kekuasaan Allah. Sekelip mata saja banjir, sekelip mata sahaja boleh sahaja ranap sesuatu organisasi syarikat yang untung disebabkan oleh COVID-19. Ini adalah tanda Allah yang sama boleh menjadikan akhirat itu tiba-tiba. Peranan kita apa? Kerana kita ini hamba, kita perlu melaksanakan tugas ketauhidan dengan melaksanakan infak, memudahkan urusan manusia, dan juga menyeru kepada keadilan. Seterusnya Allah menyatakan tentang hakikat diri kita pada ayat yang ke-78. Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, tak tahu apa-apa ya. Kemudian Allah kata apa? Dan dia memberikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Inilah kehidupan kejadian kita pada suatu masa dahulu, tak tahu apa-apa, daripada keadaan yang lemah. Kemudian daripada embrio itu kita ada pendengaran, kemudian diciptakan apa lagi? Penglihatan, kemudian dijadikan hati untuk kita. Tiga perkara ini dikhususkan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding tangan, berbanding kaki, berbanding kulit dan sebagainya. Kerana tiga perkara ini nak dikaitkan dengan la ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Tetapi dengan pendengaran, maka kita dapat dengar My Quran Time, kita tahu sesuatu. Kita kena gunakannya untuk kita makin bersyukur kepada Allah. Kita mungkin tak dengar, bagi sahabat-sahabat kita yang tidak mendengar, tetapi boleh melihat kepada jurubahasa. Kesannya apa? Dapat mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu sebelum ini tentang sumber-sumber daripada alam ghaib, tentang alam maya pada ini. Kita tidak tahu kecuali apabila kita melihat ayat Al-Quran, kita mendengar ayat Al-Quran. Dan kesannya apa? Kesan pada afidah. Afidah ini fuad, kalau dia punya singular je, maksudnya apa? Memberi kesan kepada hati kita yang berkait dengan perasaan dan juga mengambil faedah. Kita akan dapat pelajaran bila kita mendengar dan melihat perkara yang betul. Tapi apa kesan kalau kita dengar, lihat perkara yang tidak betul? Maksudnya, kalau dengar perkara tak betul, asyik cakap, jumlah kita kena jatuhkan orang sana, kena jatuhkan orang sini, kita spekulasi, kita buat itu, kita buat ini, bukan untuk memudahkan urusan orang dan bukan untuk menyeru kepada keadilan. Kesannya ialah hati itu hanya berfikir pada perkara nak menyusahkan orang, dan juga tak kisah adil ke tak adil, yang penting saya dapat apa yang saya dapat. Itu bukan ciri orang yang bersyukur yang Allah nyatakan pada ayat 78. Dan ayat 79 itu Allah bawakan sekali lagi satu kehebatan Allah SWT. Kalau dengar pun tak nak dengar, cuba lihat ayat 79, kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, marilah sama-sama kita mendengar pernyataan seterusnya bersatu bersama dengan Al-Quranul Karim. Sebaik-baik perkataan Allah inilah Al-Quran, mengatasi segala perkataan makhluk. Dia tidak akan sesat. Inilah janji Nabi SAW. Tinggalkan kepada kamu dua perkara, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Peganglah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ayat 79 terakhir, Ustaz. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang terbang di angkasa dengan mudah, tidak ada yang menahannya selain Allah? Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Banyak sangat perkataan yang hebat dalam ayat ini Ustaz ya. Satu, Allah kata mengapa kamu tidak perhatikan ya, iaitu rama-rama, dan kita perhatikan pada burung-burung ya. Allah suruh kita perhatikan. Kalau tadi dengar daripada Al-Quran, dengar daripada Nabi. Kalau tak nak dengar daripada Nabi, tak nak dengar Al-Quran ya, tengok burung itu. Cuba perhatikan burung itu, apa yang kita perhati tuan-tuan ya. Musakhkharatin fi jawis sama ya. Allah telah mudahkan ya, iaitu bila dia berada dalam keadaan fi jawis sama, berada di angkasa lepas. Jawi ini maksudnya dalam keadaan yang penuh dengan cabaran Ustaz ya. Cabaran pasal apa? Berada di atas sana itu bukannya perlahan-lahan dia punya angin tu. Kita boleh tahu apabila kita naik kapal terbang kan, bila kena sikit ni boom, boleh air pocket tu kita boleh rasa macam nak jatuh jantung kita. Maka itu kapal terbang besar. Ini kalau burung yang kecil tersebut ya, dia menghadapi cabaran kemelut di angkasa sana ya, tetapi apa yang berlaku? Mayumsikuhunna illallah. Tidak ada yang bagi stabil, yang tahan dia itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran untuk kita apa? Kalau kita berada dalam keadaan kemelut yang ada ini, tidak ada yang dapat menahan kita jadi stabil daripada jatuh. Kita rasa down sangat dengan keadaan yang sekarang Ustaz ya, dengan kesihatannya, ekonomi, dengan politiknya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran daripada angkasa lepas sana. Kita tengok burung, kita bawa ke dalam diri kita. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Ini adalah ayat. Ayat ini dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Maksudnya walaupun tengok burung satu ya, ataupun tengok kumpulan burung, tetapi banyak sangat kebesaran Allah dari segi kelajuan anginnya, dari segi bagaimana burung itu boleh masih lagi berada di atas zaman banjir Ustaz ya, zaman hujan. Burung itu kat mana tu? Allah kan. Kat mana burung itu sebenarnya? Macam mana dia nak menghadapi cabaran bertambah di angkasa lepas sana itu? Sebenarnya semua kita fikir-fikirkan, ya Allah, Engkau boleh jaga burung itu, maka tolong jaga kami ini ya Allah yang berada di darat dalam keadaan yang penuh dengan cabaran. Kami tahu bahawa kami yakin Engkau akan bantu kami kalau kami menyerah diri bukan pada berhala, bukan pada manusia, tetapi kepadamu ya Allah yang menahan, yang menjaga burung-burung yang ada di atas angkasa raya sana. Ini hanya berlaku pada siapa? Di qaumi yu'minun, orang yang nak beriman. Orang yang tak nak beriman, dia lalai, dia tengok burung tak ada apa, malah dia terus menyusahkan orang dan terus untuk dia tak kisah adil tidak adil. Tapi orang beriman, dia tahu bahawa ya Allah, dalam kemelut ini Engkau akan jaga kami ya Allah jika kami jaga apa yang Engkau perintahkan. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, yang pertama resolusi kita ialah tingkatkan kesungguhan dalam hidup kita kepada kehambaan pada Allah. Yang kedua, bina jati diri dengan mentauhidkan pada Allah. Dan yang ketiga, kita manfaatkan telinga, mata dan hati untuk terus bersyukur. Silakan Ustaz Tirmizi, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami sedar kami insan yang lemah ya Allah, kami insan yang lemah lagi hina ya Allah. Ya Allah, bantukanlah kami ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Kami sedar, kami akui ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kepada sahabat-sahabat kami yang terlibat dengan banjir ya Allah. Permudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Selamatkanlah mereka semua, anak-anak kecil, ibu-ibu, ayah-ayah, lelaki dan perempuan ya Allah, orang-orang tua kami ya Allah. Gantikanlah mereka dengan yang lebih baik di atas musibah ini ya Allah, dan berikanlah ganjaran pahala kepada mereka ya Allah di atas ujian ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah bumi kami ya Allah, selamatkanlah bumi Malaysia yang tercinta ini ya Allah daripada segala kemelut yang berlaku ya Allah. Kurniakanlah kepada kami pemimpin yang adil dan amanah kepada rakyat-rakyat Malaysia ini ya Allah. Engkaulah pemilik segala kerajaan ini ya Allah. Engkaulah sahaja yang memberikan kuasaan kepada orang-orang yang Kau kehendaki ya Allah. Kurniakanlah kepada kami yang terbaik ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya. Jangan takut pada angin ya. Burung tak takut pada angin kerana dengan angin itu memang mempunyai banyak cabaran, tetapi itu membawa kepada destinasi yang hebat. Kita terus dilanda ke mulut, tetapi kita tahu Allah sedang membawa kita ke aras yang lebih tinggi. Inilah yang kita ingin perjuangkan bersama Al-Quran ini dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan menyumbang, terus menyumbang, kerana kita yakin sumbangan tuan-tuan itu adalah untuk kita membawa kepada aras yang lebih tinggi bersama Al-Quran. Kita berjumpa ulangan pada malam ini esok pada jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh MFDM. Terus kita doakan tuan-tuan jaga keselamatan dalaman kita, jaga keselamatan fizikal dengan vaksin yang tuan-tuan peroleh, jaga SOP, dan kita doakan tuan-tuan terus dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan rakan-rakan kita di IAN terus diberikan keberkatan. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.